Salam sejahtera, anda sedang menonton Fokus minggu depan bersama saya, Naila Huda. Dan tumpuan masih lagi terarah kepada bencana banjir di Pakistan, di mana 1/3 daripada seluruh negara itu sudah pun ditenggelami air. Sejak banjir melanda bermula pertengahan Jun lalu, angka kematian sudah pun meningkat kepada lebih 1,200 setakat ini. Dan lebih 33 juta mangsa juga terkesan, kebanyakannya akibat kehilangan tempat tinggal selepas bencana tersebut turut memusnahkan lebih 1 juta rumah setakat ini. Dan situasi ini juga pada masa yang sama menggerakkan pertubuhan NGO antaranya Badan Bukan Kerajaan di Malaysia untuk menyampaikan bantuan kemanusiaan buat mangsa-mangsa banjir di Pakistan. Antaranya termasuk Mercy Malaysia yang baru saja melancarkan tabung kecemasan bencana banjir Pakistan atau Pakistan Flood Emergency Appeal sebelum mereka menghantar pasukan kemanusiaan ke negara itu dijangka bermula minggu depan. Jadi kami nak membincangkan mengenai dengan persiapan NGO pertubuhan seperti Mercy Malaysia ini sebelum mereka menggerakkan misi ini, apa yang mereka perlu buat dan juga apa yang mereka jangkakan pada minggu akan datang. Dan sudah bersedia untuk kongsi lebih lanjut bersama saya ketika ini Said Al-Hudzari Ibrahim, Pengurus Besar Pembangunan Program dan Operasi Mercy Malaysia. Terima kasih Said sudi bersama saya dalam Fokus minggu depan. Dan difahamkan Mercy ada kaki tangan, ada pasukan yang sudah pun berada di Pakistan. Boleh kongsikan bagaimana sebenarnya situasi di sana sekarang? Okey, terima kasih Naila dan juga Isra Awani. Jadi berdasarkan maklumat yang kami terima daripada petugas kami di sana, keadaan banjir masih lagi sangat buruk di kawasan terutama sekali di kawasan selatan Pakistan, iaitu di sekitar Sindh dan juga selatan Punjab. Jadi di bahagian utara yang terjejas juga sebelum ni air keadaan semakin baik kerana air dah surut. Tapi ada kawasan yang terjejas banjir sebelum ini masih lagi banyak lagi kemusnahan di kawasan tersebut sebab macam rumah semua diperbuat daripada tanah dan sebagainya. Mangsa pula masih lagi berada di tempat-tempat di luar rumah mereka, berpindah di tepi-tepi jalan dan sebagainya. Kerosakan infrastruktur kesihatan kita nampak kali ini lagi banyak daripada sebelum ni, lebih kurang 500 lebih di Sindh sahaja, 88 totally loss infra kesihatan. Jadi kerosakan infrastruktur air juga banyak berlaku disebabkan mereka ni bergantung kepada telaga tiup. Jadi air banjir memang telah mencemar sumber-sumber air bersih mereka. Kita juga dimaklumkan banyak kerosakan tandas yang mungkin akan menyumbang kepada masalah kesihatan awam ataupun jangkitan penyakit. Jadi sekarang ini perhatian banyak diberikan kepada pemantauan penyakit-penyakit berjangkit bawaan air ataupun vektor yang mana ianya mungkin akan menyebabkan krisis berganda sekiranya tidak ditangani dengan baik. Masalah laluan terputus juga berlaku sekarang ini di mana bantuan mungkin tak dapat sampai ke kawasan-kawasan yang terjejas banjir sebab ada jalan-jalan yang telah musnah. Jadi walaupun bekalan macam ubatan masih ada lagi di Islamabad contohnya, tidak dapat sampai secara efektif di kawasan-kawasan terjejas banjir. Tapi kita juga maklum bahawa askar Pakistan yang kami banyak membantu, mereka ni telah dikerahkan dan seperti pengalaman lepas mereka ni agak efektif dalam memberikan bantuan kemanusiaan. Jadi bila Mercy jangka dapat menghantar pasukan misi kemanusiaan ke sana dan apa bentuk persiapan yang telah pun Mercy buat setakat ini? Kita mempunyai beberapa pasukan perubatan yang telah kita letak on standby lah ataupun bersedia. Tinggal lagi kita hanya menunggu kelulusan visa yang sekarang ini akan mengambil masa lebih kurang 3 ke 5 hari. Tapi kita dah hantar daripada minggu lepas lagi. Jadi walaupun kerajaan Pakistan memang telah meminta bantuan luar, akan tetapi kita ambil maklum yang sebenarnya mereka beri keutamaan kepada bantuan jenis kewangan. Jadi bantuan pasukan-pasukan perubatan ini terpaksa melalui proses yang sama seperti macam pelawat-pelawat lain lah yang datang ke Pakistan. Jadi kita still perlu tunggu kelulusan visa itu. Walau bagaimanapun bagi Mercy Malaysia itu bukan satu-satunya cara untuk kami menjalankan bantuan. Kita mempunyai rakan kerjasama, beberapa rakan kerjasama tempatan yang telah bersedia untuk menjalankan program-program kami yang mana kami telah bekerjasama dengan mereka sebelum-sebelum ini. Jadi fokus kami selain daripada menghantar pasukan perubatan, pasukan assessment, kami juga dalam proses untuk mengumpulkan dana bagi memastikan kerja-kerja yang kami akan jalankan nanti dapat dijalankan dengan baik dan kita dapat sambung hingga ke fasa-fasa sederhana dan jangka masa panjang.
Okey, tadi saya ada sebut beberapa kawasan yang masih lagi teruk terjejas, antaranya seperti wilayah Sin, dan visual yang kami paparkan sebentar tadi juga menunjukkan situasi semasa di Sin baru-baru ini. Jadi apa antara kawasan yang Mercy jangka dapat sampaikan bantuan? Adakah akan terus pergi ke kawasan yang masih lagi terjejas akibat banjir? Tentunya itu satu situasi yang amat berisiko buat pasukan Mercy sendiri. Betul. Risiko itu tetap ada di mana-mana kawasan bencana. Jadi kami sebenarnya mempunyai pengalaman bertugas di kawasan-kawasan yang dilanda banjir di Pakistan. So kami ada pengalaman bertugas di Khyber Pakhtunkhwa KPK di arah utara bersempadan dengan Afghanistan pada tahun 2010-11. Kemudian pada tahun yang 2011 kita juga ada menghantar bantuan ke Sin itu sendiri. Jadi kami ada pengalaman bertugas di sana. Kita kenal penduduk setempat dan juga local authority di sana. Jadi itu akan jadi antara lokasi tumpuan bagi kami untuk misi kali ini. Sebab of course kita pernah bangunkan pusat kesihatan di daerah Layah di Tandujan Muhammad pada tahun 2011. Jadi tumpuan kita yang pertama adalah untuk menjalankan rapid assessment team mobilization dan emergency response activity lah. Kita akan cuba dapatkan seberapa banyak data dan juga kita akan terus membuat carangan untuk menjalankan aktiviti-aktiviti kesihatan yang berbentuk emergency response. Terutama sekali untuk memantau dan membekalkan data berkenaan dengan keadaan kesihatan mereka yang terjejas dengan banjir. Kami juga akan mencadangkan program-program yang berbentuk kesihatan awam dan juga dan program kempen-kempen kesihatan untuk memastikan jangkitan penyakit ketika waktu kritikal ini dapat dikurangkan. Itu untuk fasa yang pertama. So untuk fasa yang kedua kita akan lihat kepada program-program pemulihan yang mana kita akan lihat juga infrastruktur jika ada kemusnahan, jika kita dapat bantu dari segi pembangunan infrastruktur, tapi itu bukan program yang utama. Untuk fasa pemulihan kita akan mengembangkan lagi program-program kesihatan termasuk primary healthcare, kesihatan mental dan kesihatan awam di program pemulihan untuk memastikan apa jua program-program yang kita jalankan itu berterusan dan memberikan impak untuk mengurangkan risiko jangkitan di kalangan mereka terjejas banjir. Dan fasa ketiga of course kita akan lihat kepada isu-isu kesiapsiagaan dan juga komuniti berdaya tahan untuk memastikan mereka ni bersedia untuk menghadapi banjir jika akan datang jika mereka hadapi lagi. So itu adalah 3 fasa bantuan yang kita telah rancang di kawasan Pakistan dan kita cuba akan berikan tumpuan di kawasan selatan, di Sindh ataupun di selatan Punjab sendiri nanti. Daripada kawasan-kawasan tumpuan ini termasuklah di wilayah Sindh, adakah kesemua kawasan ini sudah boleh diakses dari luar, dan kalau ada kawasan yang masih belum lagi boleh diakses, bagaimana rancangan atau pelan logistik bagi Mercy Malaysia? Adakah akan menggunakan helikopter dan sebagainya? Betul, kita sedar itu adalah antara cabaran-cabaran utama kerana memang setakat ini akses adalah salah satu isu yang mungkin tidak dapat lagi ditangani dalam menghantar bantuan ke kawasan-kawasan yang betul-betul terjejas. Kita akan lihat kepada situasi semasa. Jika memang ada keperluan untuk kita memasuki kawasan tersebut kerana tidak ada bantuan langsung, mungkin kita akan cuba dapatkan bantuan daripada pihak kerajaan tempatan untuk menghantar pasukan kita. Tidak semestinya pasukan daripada Malaysia, pasukan kita melalui rakan kerjasama juga untuk pergi ke kawasan-kawasan yang masih lagi yang terputus laluan masuknya. Kita juga difahamkan antara cabaran-cabaran lain mungkin dari segi petugas-petugas kesihatan yang sekarang ini tidak mencukupi. Memandangkan banjir kali ini adalah agak besar, lebih besar daripada banjir yang telah berlaku di Pakistan sebelum ini. Jadi ini antara salah satu cabaran yang mungkin kita juga akan cuba lihat dan cuba cari jalan untuk tangani. Of course yang ketiga cabaran yang kita mungkin akan hadapi adalah dari segi kelangsungan program itu sendiri dalam jangka masa sederhana dan jangka masa panjang lah.
Jadi tanpa bantuan kewangan yang mencukupi, kita takut bantuan yang kita berikan itu akan jadi setakat one off, yang mana ianya tidak menjadi efektif lah bagi mereka yang terjejas dengan banjir ini. Jadi kita akan mencari jalan untuk memastikan dana-dana ini dapat kita kutip dan kita salurkan dan sumbangkan kepada misi-misi bantuan yang kita akan jalankan. Of course, yang keempat, kita sedar juga ada cabaran dari segi masalah politik setempat yang mungkin akan melambatkan proses-proses kelulusan. Walau bagaimanapun, kita memang berdasarkan pengalaman kita bekerja dengan rakan tugas tempatan dan juga petugas kita sendiri di sana, kita dapatlah menangani kebanyakan cabaran-cabaran yang akan dihadapi ini nanti. Masih banyak lagi kawasan yang terjejas. Kalau kita lihat laporan media, ada juga seawal ataupun terkini sejak minggu lepas ada lagi masih kawasan yang baru saja dilanda banjir. Jadi apa mungkin ramalan atau jangkaan untuk minggu depan ketika pasukan kemanusiaan Mercy sudah tiba di sana? Adakah jangkaan mungkin kawasan-kawasan ini masih akan dilanda hujan lebat dan banjir yang besar lagi akan berlaku selepas ini? Betul. Setakat semalam memang ada lebih kurang lagi saya rasa 3 lagi daerah yang terjejas. Jadi keseluruhan jumlah daerah terjejas adalah lebih kurang 80 daerah di seluruh Pakistan terjejas. Jadi memang banyak, kita akui. Tapi berdasarkan maklumat yang kita terima, keadaan cuaca setakat ini hujan telah pun berhenti. Dan cuaca agak panas dan lembap. Jadi kita harap air akan surutlah di kebanyakan kawasan untuk memudahkan kita menjalankan operasi. Walau bagaimanapun memang dijangkakan dalam bulan September ini ada lagi hujan-hujan yang akan ramalan-ramalan hujan yang akan turun. Walau bagaimanapun kita harap tidak seteruk maksudnya fasa yang pertama lah bila hujan lebat itu berlaku dan air banjir yang teruk lah. Jadi memang kita sedar akan ada lagi hujan-hujan ramalan hujan di bulan September ini. Dan kita harap mungkin kawasan-kawasan yang tidak ada lagi kawasan-kawasan baru yang akan terjejas. Walau bagaimanapun kawasan yang telah terjejas sekarang ni pun memang agak banyak untuk kita cover ataupun kita jalankan operasi. Jadi memang memerlukan lebih ramai NGO ataupun badan-badan yang sanggup untuk turun ke padang dan memberi bantuan lah kepada kerajaan dan juga penduduk Pakistan itu sendiri. Ya, bercakap tentang itu, Syed, akhir sekali, sekiranya ada yang berminat untuk menghulurkan bantuan dan juga bukan saja bantuan dari sudut kewangan, tetapi kalau ada mungkin petugas kesihatan, petugas perubatan yang ingin mungkin terlibat dalam misi kemanusiaan ini, mungkin boleh bantu dari segi bantuan kemanusiaan, dari segi bekalan perubatan di Pakistan. Apa bentuk saluran yang boleh mereka pertimbangkan? Apa bentuk saluran yang ditawarkan, disediakan oleh Mercy Malaysia untuk mereka yang berminat untuk turut serta? Mungkin ada lagi delegasi misi yang akan disampaikan pada masa akan datang? Baik, of course daripada Mercy Malaysia sendiri, sebenarnya bantuan yang terbaik bagi siapa-siapa yang salurkan adalah kewangan. Sebab keadaan sangat dinamik. Kita pun tak tahu apa isu semasa bila kita sampai, apa lagi yang diperlukan jika kita perlu membuat perubahan daripada segi jenis barang yang dah diberikan. Jadi bantuan kewangan itu masih lagi sesuatu yang kalau tanya Mercy Malaysia ataupun mana-mana NGO, yang paling utama sekali kita akan pastikan maksudnya untuk kita terima supaya memudahkan dari segi perancangan itu sendiri. Walau bagaimanapun, of course kita sebagai badan bantuan perubatan, so kita juga menerima sukarelawan perubatan, akan tetapi perlu saya nyatakan juga yang proses untuk menghantar pasukan perubatan itu mungkin akan mengambil masa, dan juga kita juga akan memastikan hanya mereka yang telah dilatih lah untuk dihantar. Dan sekali lagi perlu juga kita dapatkan kelulusan daripada kerajaan tempatan untuk pastikan mereka ini dapat masuk, bukan setakat masuk, dibenarkan untuk bertugas. Jadi ada sedikit risiko di situ. Oleh itu jika ada rakyat Malaysia, siapa-siapa pun yang ingin memberi sumbangan
Saya sarankan sumbangan kewangan itu adalah yang terbaik. Untuk sebarang sumbangan kepada Mercy Malaysia boleh disalurkan, boleh rujuk kepada website Mercy Malaysia sendiri, www.mercy.org.my. Ya, baik, terima kasih Syed Al-Huzairi Ibrahim, Pengurus Besar Pembangunan Program dan Operasi Mercy Malaysia, dan all the best untuk menyampaikan misi kemanusiaan di Pakistan dijangka bermula minggu depan. Dan seperti yang dikongsikan Syed tadi, sekiranya ada penonton Astrawani yang berminat untuk mengulurkan bantuan, boleh saja pergi ke laman web Mercy Malaysia, www.mercy.org.my. Dan banyak lagi perkongsian dalam Fokus minggu depan, tapi kita akan berjerat seketika kembali selepas ini.